kita sudah baca dah baru ni. Ni dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan ini kata uququl walidain minal kabair, menderhakai dua ibu bapa itu termasuk dosa besar. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Amr, diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu menderhakai ibu-ibu. Wa man'an nuhat. Wa man'an wahat, dan Allah melarang kamu man'an wahat, yakni menahan atau tidak memberi apa yang sepatutnya kamu berikan. Wahat, dan meminta sesuatu yang tidak berhak kamu meminta. Wa wa'dal banat, dan menanam hidup-hidup anak-anak perempuan. Allah tidak suka kamu qil wa qal, mana berbual-bual kosong. Qil wa qal, kata begitu, kata begini, banyak cakaplah. Allah tidak suka kamu banyak cakap. Wa kathratas su'al, banyak meminta. Wa idha'atal mal, dan tidak suka juga kamu mensia-siakan harta benda. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah daripada ayahnya, yakni Abi Bakrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar? Kami berkata, tentulah wahai Rasulullah. Katanya, menyekutukan Allah, derhaka kepada dua ibu bapa. Ketika itu baginda sedang bertelekan, maka dia duduk sambil dia berkata, ala ingatlah, wa qauluz zur, kata-kata dusta ataupun ucapan yang dusta, wa syahadatu zur, dan kesaksian yang palsu, dua kali. Baginda terus mengucapkannya, mengatakannya, hatta qultu, sehingga saya berkata, la yaskut, dia tidak akan diam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa dosa besar, ataupun baginda ditanya tentang beberapa dosa besar, maka baginda bersabda, asyirku billah, syirik dengan Allah, wa qatlun nafs, membunuh diri, dan derhaka kepada dua ibu bapa. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu aku ceritakan kepada kamu dosa yang paling besar? Qala, sabdanya, qauluz zur, ucapan yang dusta. Qauluz zur, pada ucapan yang dusta. Satu lagi maknanya, qaul ini tidak mesti maknanya ucapan, makna pegangan, pahaman, ajaran yang dusta, yang karut, yang palsu. Atau qala syahadatu zur, atau katanya kesaksian yang palsu. Syu'bah berkata, aktsaru zanni, saya lebih berat mengatakan, saya lebih kuat berasa, dia berkata syahadatu zur, yakni kesaksian palsu, bukan qauluz zur. Bab silatul walid al musyrik, ini bab menghubungi ayah yang musyrik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr, katanya, ibu saya datang kepada saya dalam keadaan dia tidak suka, benci kepada Islam di zaman Nabi SAW. Saya pun bertanya Nabi SAW, bolehkah saya menghubunginya? Nabi SAW kata, ya. Ibnu Uyainah berkata, maka Allah SWT menurunkan ayat ini berhubung dengannya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Yani Allah tidak melarang kamu untuk menghubungi orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama. Bab silatil mar'a ummaha wa laha zawj, ini bab perempuan yang mempunyai suami menghubungi ibunya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asma, katanya, ibu saya datang dalam keadaan dia musyrik di zaman Quraisy membuat perjanjian dengan Nabi SAW. Ibunya datang bersama dengan ayahnya. Fastaftaitu, maka saya pun bertanya Nabi SAW. Faqalat, ataupun dalam setengah nuskha, faqultu, saya kata, inna ummi qadimat, mak saya telah datang, wa hiya raghibah, dia pula
tidak suka, yang ini dalam keadaan dia ni tidak suka kepada Islam. Qala na'am. Nabi SAW berkata, ya, hubungilah ibumu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia menceritakan bahawa Abu Sufyan menceritakan kepadanya bahawa Hiraql menghantar orang kepadanya. Faqala, maka dia berkata, yakni maksudnya Nabi SAW, ya'muruna, dia menyuruh kami mengerjakan sembahyang, mengeluarkan sedekah, memberi sedekah, wal afaf, dan hidup dengan menjaga kesucian diri, hidup terhormat, wassilah, dan menyuruh kami menghubungi, menjalinkan perhubungan kekeluargaan. Bab silatil akh al musyrik, ini bab menghubungi saudara yang musyrik, yang masih kafir, tidak Islam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, katanya saya mendengar Ibnu Umar berkata, Umar pernah melihat satu sut pakaian siara sedang dijual. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, belilah ini dan engkau pakai pada hari Jumaat, dan ketika mana rumbungan-rumbungan datang kepadamu, yakni mengunjungimu. Kata Nabi SAW, pakaian ini hanya dipakai oleh orang yang tiada habuan baginya. Ini pakaian hanya dipakai oleh orang-orang yang malang. Fa'utiyah. Setelah itu dibawakan kepada Nabi SAW beberapa pasang pakaian. Maka baginda pun menghantarkan satu pasang untuk Umar. Umar pun berkata, bagaimana saya akan memakainya, sedangkan engkau telah pun berkata tentangnya apa yang telah engkau katakan dulu. Qala, Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya tidak kuberikan kepadamu untuk engkau pakai, tetapi untuk engkau jual atau engkau pakaikannya, yakni kepada orang lain. Maka Umar pun menghantarkan pakaian tadi kepada saudaranya yang berada di Mekah sebelum dia memeluk agama Islam. Bab kelebihan menghubungi rahim, yakni kelebihan menjalinkan hubungan kekeluargaan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang suatu amalan yang boleh memasukkan daku ke dalam syurga. Ini sanad satu lagi, tahwil sanad ada di situ daripada Abi Ayyub juga, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yudkhiluni atau yudkhilni, yang boleh memasukkan saya atau yang akan memasukkan saya ke dalam syurga. Faqala al-qaum, sahabat-sahabat berkata, orang ramai berkata, malahu, malahu, apalah dia ni, apalah dia ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arabun malahu, biarlah, apanya, tentulah dia ada hajat. Biarlah dia tanya, kenapanya, kenapanya, tentu dia ada hajat. Arabun malahu, kenapanya, tentulah dia ada hajat. Itu satu. Satu lagi, arabum ma lahu, arabum ma lahu, arabum ma lahu, tentu ada sesuatu hajat baginya. Tentu ada sesuatu hajat dia tu, yang dia tanya tu tadi. Ni arabum ma dengan sabdu mim tu, ma nakirah kafah, arabum ma lahu, tentulah ada sesuatu hajatnya, hajat baginya. Begitu. Kalau tadi kita baca arabun ma lahu, kenapanya, kenapa dengan dianya, tentulah ada hajat dia. Begitu. Nabi SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, engkau memberi zakat, dan engkau jalinkan perhubungan kekeluargaan. Zarha, lepaslah, lepaslah yang ditali unta dia, lepaslah unta dia tu. Qala, kata perawi, ka'annahu ala rahilatih, semacam dia berada di atas kenderaannya,
yakni Nabi SAW ketika itu berada di atas kenderaannya. Bab ismil qati', ini bab dosa orang yang memutuskan tali silaturrahim ataupun memutuskan hubungan kekeluargaan. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, katanya bahawa Jubair bin Mut'im menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan kekeluargaan. Babu man busita lahu fir rizq li silatir rahim, ini bab orang yang diperluaskan rezekinya kerana dia menghubungi keluarga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka, sesiapa yang hendak diperluaskan kepadanya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungi keluarganya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi bahawa Rasulullah SAW, daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka akan diperluaskan rezekinya dan akan diperpanjangkan umurnya ataupun akan dilanjutkan kesan-kesan peninggalannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungi rahimnya. Bauman wasalahullah, bab orang yang menghubungkan tali silaturrahim, wasalahullah, Allah akan menghubunginya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk hingga bila dia selesai daripada menjadikan makhluknya, ketika itu rahim berkata, inilah tempat orang yang berlindung denganmu dari perbuatan memutuskan silaturrahim. Qala na'am, Allah berkata, iyalah, tak apalah. Ama tardain, engkau tak puas hati kah? Engkau tak suka kah? Aku akan menghubungi orang yang menghubungimu dan aku akan memotong orang yang memotongmu. Rahim berkata, iyalah Tuhanku, mana puas hati dah, puas hati dah. Qala fahuwa laki, maka Allah SWT pun berfirman, fahuwa laki, itu hak engkau, itu hak engkau. Rasulullah SAW berkata, bacalah kalau kamu mahu firman Allah Ta'ala ini, fahalla asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Dengan meninggalkan perintah Allah, maka adakah tidak akan dibimbangi kamu jika berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan perhubungan rahim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, rahim itu adalah satu tali daripada Tuhan Ar-Rahman. Rahim itu adalah satu ikatan daripada Tuhan Ar-Rahman. Allah berfirman, sesiapa yang menghubungimu akan kuhubungi dia, dan sesiapa yang memotong engkau akan kupotong dia, akan kuputuskan dia. Diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW sabdanya, rahim itu adalah suatu ikatan. Sesiapa yang menghubunginya, saya akan menghubunginya, aku akan menghubunginya, dan sesiapa yang memotongnya, aku akan memotongnya. Itulah beberapa bab yang kita baca, tak habis lagi ni, berkenaan dengan rahim tak habis lagi. Ini semua termasuk dalam kitabul adab, adab akhlak, budi pekerti, sopan santun, peribadi yang mulia dan sebagainya. Itu semua itu termasuk dalam adab. Di antara adab yang utama di peringkat awal ini disebut, yaitu taat kepada dua ibu bapa, tidak menderhakai ibu bapa. Kerana ini termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar ini. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Allah SWT telah mengharamkan ke atas kamu menderhakai ibu-ibu. Di sini disebutkan ibu-ibu. Ibu-ibu itu termasuk mak saudara, nenek dan sebagainya.
ibu-ibu. Ataupun ibu-ibu tu bukan ibu kita saja, ibu tiri kita pun, ibu tiri kita pun maknanya begitu juga. Itu maksud ummahat, ibu-ibu tu. Kalau tidak macam mana ibu seseorang tu nak ramah? Lagu tadi lah, ramah tu mak tiri pun kena jaga juga. Derhaka tu lagu mana? Iaitu membuatkan hatinya sakit hatilah, menghancurkan hatinya. Itu makna menderhakai ibu-ibu. Allah SWT tidak suka, mengharamkan kepada kamu man'an wahad, tidak memberi hak orang yang sepatut diberi. Wahad, dan meminta hati wa mari hak tidak hak kita minta supaya orang bagi. Hak tu haram. Wa wa'dal banat, dan menanam hidup-hidup anak-anak perempuan, dan Allah tidak suka qil wa qal, berbual kosong, cakap kosong, banyak cakap, ataupun hanya tahu menukil saja. Qila kata orang, yuqalu kata orang tu, si fulan berkata, tak tengok dah hak dia kata tu munasabah ke tidak, betul ke tidak, hanya tahu menukilkan saja. Tak boleh juga lagu tu. Tak boleh juga lagu tu. Ataupun banyak cakap, buah kosong, dia tak suka juga. Wa kasratus soal, dan banyak tanya. Satu, banyak minta sama. Dia tak suka sifat minta ni. Hak semua lainnya tak usah minta. Orang bagi ya, minta tidak. Begitu. Apalagi hak bukan hak, jauh sekali daripada minta. Satu lagi maknanya tanya, tak suka tanya hak tak ada faedah, sikit-sikit tanya, banyak tanya, buat tidak. Wa idha'atal mal, dan mensia-siakan harta benda, termasuklah dalam mensia-siakan itu boros sangat, dan tabzir, bazir. Itu termasuk mensia-siakan harta benda, buat sesuatu yang tak ada faedah lah, tak ada faedah. Tak ada faedah. Luah ni makna dia. Termasuklah orang berniaga, siapa dia biar punah tak apa, asalkan tak sibui kau orang, tak sibui jatuh harga, rosakkan barang itu walaupun harganya berjuta-juta. Pasal apa? Takut jatuh harga. Itu pun idha'atul mal juga. Kena berilah peluang kepada orang ramai kata, ketika Allah SWT bagi keluasan, bagi kemurahan dalam masalah buah-buah ke gapo ke, kita jual murah. Ketika buah-buah tak banyak, di situlah kita boleh untung sikit. Kena lagu tu, tak boleh susu. Begitu juga rezeki hak lain-lain seperti yang berlaku dalam dunia ni lah. Bakar mutiara kau, belian kau bakar, rosakkan. Pasal apa? Nak jaga harga dia. Idha'atul mal itu. Diriwayatkan daripada Abu Bakrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahukah kamu aku beritahu, aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar?" Sahabat-sahabat kata, "Tentulah wahai Rasulullah, kami nak." Dia pun kata, "Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa." Itu nombor 2. Tak boleh. Di sini hak dosa hak paling besar. Mana hak paling besar? Tak mana paling besar daripada dua tu? Tentulah syirik dengan Allah tu hak paling besar. Patut apa makna paling di situ? Paling di sini maknanya satu maknanya iaitu isyraku billah, uququl walidain, dan qauluz zur ataupun syahadatuz zur. Ini dia duduk tahap tu juga tu. Tahap dosa hak paling besar. Dosa hak paling besar ni ada beberapa perkara. Di antaranya itulah yang disebut di antaranya. Itu satu. Yang keduanya hak paling besar sekali, nombor 1 sekali, iaitu syirik. Tapi selain daripada syirik, di antara hak paling besar ialah derhaka kepada dua ibu bapa. Gitu. Mana jatuh nombor 2 selepas syirik. Selepas syirik. Tidak kira syirik tu. Di bawah tu hak paling besar ialah derhaka kepada dua ibu bapa. Pada ketika itu Nabi SAW duduk bertelekan
Dia pun duduk. Dia nak cerita yang ketiga. Alah, ingat, kata dia, qauluz zur, ajaran, kata-kata, pahaman yang palsu, yang karut, yang tak betul. Itu pun berat juga. Syahadatuz zur, kesaksian yang palsu, yang tak betul. Hal ni termasuk dalam dosa paling besar. Dosa paling besar lagu mana adakah sama dengan syirik? Seperti kita kata tadilah, mengikut pendapat yang pertama, sama dengan syirik juga, sebab dia hakikatnya itu ada makna tu. Ada makna tu, iaitu qauluz zur, ucapan yang dusta. Hak sepatutnya kita kena kata Tuhan sahaja, Tuhannya. Kita kata ada lagi Tuhan lain, tu dusta tu. Ataupun pahaman, pegangan, ajaran yang dusta, ajaran hak karut lah. Kita kata hak ni pun ajaran daripada Allah SWT juga, ajaran dari langit juga, padahalnya tidak. Maknanya pada hakikatnya syirik jugalah. Syahadatuz zur, kesaksian yang palsu. Sepatutnya kita kata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Kita bersaksi lagu lain, saksinya palsu, yang dusta, yang menyebabkan kita jadi syirik. Syirik juga. Sebab itu dia taraf tu. Yang kedua, mana hak peringkat bawah lah, termasuk dalam selepas daripada hak syirik tu, ini di antara hak dosa besar. Akbaril kabair itu makna min akbaril kabair, di antara atau termasuk dalam dosa besar. Banyak hak termasuk dalam dosa besar. Di antaranya hak ni. Dia kata begitu, marratain, 2 kali dalam satu nuskhah. Dalam nuskhah yang lain tak ada sebut marratain. Dia kata fama zala yaquluha. Nabi SAW terus mengatakan qauluz zur atau syahadatuz zur, syahadatuz zur, syahadatuz zur, sehingga aku berkata dia tidak akan diam sampai habis napah dia kata tu. Kalau kita kata marratain tidak sesuai dengan fama zala yaquluha hatta qultu la yaskut, tidak sesuai. Sebab kalau kata 2 kali, apa maknanya? Dia terus mengatakan sehingga aku berkata, yang di dalam hati aku, dia tak akan berhenti. Berhenti dah lah 2 kali tu. Ini dalam nuskhah tidak ada 2 kali tu baru sesuai. Artinya nuskhah yang ada 2 kali tu kira-kiranya tak ada lah alif belakang, kira-kiranya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa besar, ataupun Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa besar, dia sebut syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah. Hak tadi derhaka kepada 2 ibu bapa tu termasuk dalam syirik juga tu. Syirik khafi. Syirik khafi, syirik juga. Kalau kita nak senaraikan sekali tadi tu. Syirik dengan Allah. Dan membunuh diri. Membunuh diri, meragut nyawa. Nyawa sendiri kah ataupun nyawa orang lain. Itu dosa besar belaka. Dosa besar belaka. Tidak kata bunuh diri sendiri saja dosa besarnya, bunuh orang lain tidak dosa besar. Dah, dosa besar belaka. Yang ini meragut nyawa, qatlun nafs itu. Sama ada nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Dan derhaka kepada 2 ibu bapa, ini dosa besar. Faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair, supaya tadi juga. Cuma Syu'bah kata, saya lebih berat berasa dia kata syahadatuz zur, bukan qauluz zur. Lebih kuranglah maksud dia. Habislah di situ. Ini bab derhaka kepada 2 ibu bapa itu termasuk dalam dosa besar. Dengan sebab itu tidak boleh derhaka kepada 2 ibu bapa, bahkan kena taat kepada mereka. Jangan ada sesuatu yang boleh menimbulkan tidak senang hati dia, tidak senang hati dia. Jangan ada sesuatu yang perbuatan macam tu, jangan ada. Sehingga dalam Quran disebutkan wala taqul lahum uff, jangan kata uff. Jangan kata lagu tu. Lagu tu pun tak boleh. Usah kau lain. Usah kau lain. Itu maknanya kata lagu tu pun tak boleh. Lebih-lebih lagi. Min babil aula, lebih-lebih lagi, kata lebih lagi daripada itu. Tak boleh. Sebab itulah imam-imam dulu, di antaranya kisah Imam Ali Ar-Ridha. Imam Ali Ar-Ridha yang dianggap oleh orang Syiah sebagai imam yang ke-8. Kita tak cara hak tu, tak kena mengenal kita dengan dia tu, hak tu. Tapi dalam sejarah hidup dia ni memang orang soleh, orang baik, anak cucu Nabi SAW. Dia ni tak makan sekali dengan mak dia. Dia tak makan. Pasal apa tak makan?
Semua dia makan lepas mak dia makan. Dia tak makan sekali. Ada satu segi molek ke makan sekali. Dia pegang dengan orang lain. Dia pegang dengan orang lain. Iaitu dia takut apabila dia makan sekali, mak dia nak makan. Tiba-tiba mak dia nak tu lauk tu, dia ambil. Mak dia susu. Tak simpan dalam hati dia. Dia takut. Biar mak dia makan sepuas hati, dia nak makan sebanyak-banyak. Maka Allah SWT bagi keberkatan orang-orang yang seumpama ini. Nak makan sebanyak-banyak makan. Lepas hak lebih dia baru makan. Baru makan. Ini termasuk apa nama ni, dua ibu bapa lah. Hak tu hak utama benarnya, hak yang melahirkan kita. Selain daripada tu, termasuk dalam ibu kita juga, mertua kita. Lagu tu juga termasuk dalam ibu juga tu. Cuma rendah sikit lah taraf dia tu. Mak saudara kita rendah lah taraf dia tu. Tapi termasuk dalam ibu-ibu belaka tu. Ibu-ibu belaka tu. Babu silatil walid al-musyrik. Ini bab menghubungi bapa yang musyrik. Kalau kita perhati di sini, ini pun di antara adab sopan, budi pekerti yang mulia juga, yang dikehendaki seseorang itu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat. Kerana sebelum pada ni bab comel, jangok. Nak suruh comel dengan pakaiannya, dengan gapo sebelum pada ni. Ni nak comel jiwa pula, peribadi. Di antara peribadi yang mulianya iaitu baik. Kalau bapa tu kafir sekalipun, musyrik, semua berhala sekalipun, kita kena buat baik. Itulah ajaran Islam. Ni ceritanya Asma. Kata mak dia mari pergi ke Madinah dalam keadaan dia ni benci, tak suka kepada Islam. Di zaman Nabi SAW, saya pun tanya, bolehkah saya hubungi dia? Nabi SAW kata, ya, kena hubungi. Berhubung dengan dia inilah Allah SWT turunkan ayat ini. Allah tidak larang. Hak kata larang buat baik dengan orang kafir tu, orang kafir lagu mana? Orang kafir yang daga darah kita. Tapi kalau orang kafir yang tidak nak perang dengan kita, tak ada apa-apa, hanya berbeza pandangan hidup, dia tak nampak cara kita. Hak tu Allah tidak larang untuk nak buat baik. Tak larang. Maka dia pun layanlah mak dia. Layan mak dia. Di sini disebutkan mak, sedangkan Imam Bukhari buat tajuk ayah. Menghubungi ayah. Apa makna ni mak? Sebab dalam riwayat asal lagi cerita tu dia pergi dengan ayah dia. Tidakkah Asma binti Abi Bakar ayah tiri dia? Ayah tiri pun kena hormat juga, kena hubungi juga ayah tiri dia. Pasal apa? Pasal berkait dengan mak. Pasal berkait dengan mak. Lepas tu mak dia menikah dengan orang lain pun. Kena hormat juga ayah yang musyrik itu. Ini dalam riwayat salah satu lagi ni, bab satu lagi ni, perempuan menghubungi maknya dalam keadaan perempuan itu ada suami. Satu, mana seorang perempuan Muslim, dia ada suami, dia tak tanya suami dia, bolehkah tidak nak menghubungi, nak buat baik kepada mak dia hak tidak Islam lagi, ataupun ayah dia hak tidak Islam, bolehkah tidak? Itu satu masalah. Yang kedua, perempuan menghubungi mak dia yang mana mak dia tu ada suami, yakni ayah tiri dia, bolehkah nak buat baik? Jawapannya, dalam kedua-dua masalah itu kena buat baik. Kena buat baik. Kecuali lah kalau dia meminta ataupun buat sesuatu yang tidak baik, yang bercanggah dengan akidah kita, ataupun dia buat sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk dia sendiri, untuk dua ibu bapa dia sendiri, tak boleh turut lah lagu tu. Lagu tu kita nak bahas dia pun tak apa, kita royak molek kepada dia, ni tidak baik untuk dia ni. Tu tak apa. Dua makna tu. Riwayat daripada Asma kata dia, ibu saya datang pada ketika itu dia musyrik. Ni kedatangan ini berlaku pada masa perjanjian damai yang telah orang-orang kafir Quraisy buat dengan Nabi SAW. Dia datang tu bersama dengan ayahnya. Yang ni ayah tiri dia lah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar tu memang Islam, Abu Bakar tu tak kira tu, ni ayah dia, ayah tiri dia. Inilah menunjukkan bahawa ayah tiri kau, mak tiri kau kena buat baik, kena layan. Saya pun tanya Nabi SAW. Saya kata mak saya
telah mari dalam keadaan dia ni tidak suka pada Islam, dalam keadaan dia tidak suka, boleh ke kita nak baik? Nabi SAW kata, ya, hubungilah mak engkau, hubungilah mak engkau. Maksudnya layanlah dia dengan baik. Itu makna hubungi dia tu. Jadi mak dia pergi ni dengan ayah dia, jadi apa-apa nak dia bagilah kepada mak dan ayah dia tu. Tidak kata suruh putus hubungan, tidak. Diriwayatkan daripada ni pula riwayat daripada Abu Sufyan, dia menceritakan bahawa Herakl, ni cerita ni panjang dah, cerita ni kita sudah jumpa dah beberapa kali dah. Herakl tu tanya, apa yang Nabi baru ni ajar, apakah ajaran dia? Dia pun kata, Abu Sufyan ceritalah, di antara yang dia ajarnya, dia suruh kami mengerjakan sembahyang, beri sedekah, dan hidup dengan terhormat. Afaf mana hidup dengan terhormat, dengan menjaga betul-betul kesucian diri. Kesucian diri terutamanya bersih dari segi seks itu. Dari segi seks itu maksud afaf ini. Afif maknanya seorang yang bersih dari segi bersih nama baiknya, dari segi sanilah hubungan dengan perempuan. Kalau dari segi seks itu tak ada cemar dia. Itu afif. Afaf maknanya hidup lagu itulah. Wasilah. Dan dia menyuruh kami mengadakan perhubungan kekeluargaan, menjalinkan hubungan kekeluargaan. Tu dia suruh. Inilah Herakl kata, memang lagu itulah Nabi yang betul, memang lagu itulah ajaran dia. Kemudian apa ni, menjalinkan hubungan kekeluargaan ni, hubungan setara mana? Tadi ayah, lepas tu kalau adik-beradik orang tidak Islam, ni ada bab pula, menghubungi saudara yang tidak Islam, saudara musyrik, kena buat baik ni, kena buat baik belaka. Asal kata anak beranak ada hubungan keturunan dengan dia, kena buat baik belaka. Riwayat daripada Ibnu Umar, inilah ceritanya, sudah beberapa kali juga kita jumpa, iaitu Sayyidina Umar pernah tengok satu pasang pakaian siarak yang dijual. Dia kata, wahai Rasulullah, belilah ni, boleh pakai hari Jumaat, bila orang mari, rombongan mari mengunjungi engkau boleh pakai untuk menyambut mereka. Nabi SAW kata, ni hanya dipakai oleh orang yang malas. Pasal apa? Ini kain sutera. Dia tak saya pakai kain sutera. Ini bagi lelaki sajalah. Malam ni tidak ada abuan di akhirat ni, bagi lelaki, bagi perempuan tak apa. Lepas tu dibawakan kain tu, kain yang macam tu kepada Nabi SAW. Dia pun kirim pula, suruh bawa pergi kepada Umar. Umar pun mari jumpa dengan dia. Dulu sudah jumpa dah ni, hadis ni yang panjang. Mari jumpa pula, bagaimana saya nak pakai, apa yang bagi kepada saya dulu? Bukankah engkau sudah kata tak boleh gini-gini, tidak ada habuan ataupun malang orang yang pakai ni? Bagaimana pula? Nabi SAW kata, bui itu tidak bermakna suruh pakai. Aku tidak bui untuk kau pakai. Engkau mana boleh jual, boleh bagi kepada orang lain, boleh bagi kepada orang lain yang boleh pakai. Misalnya perempuan, Sayyidina Umar pun bagi kepada saudara dia. Saudara dia, setengah ulama mengatakan seibu, setengah ulama mengatakan saudara susu dengan dia. Ada pula ulama yang mengatakan saudara ni jauh-jauh lah, wara-wara dia bagi kepada tu hak kafir. Maknanya orang kafir tak ada terikat dengan hak ni bagi dia halal. Inilah di antara dalil bagi ulama yang mengatakan orang-orang kafir ni tidak ditaklifkan dengan furu' syariat. Mereka hanya ditaklifkan dengan usul syariat sahaja. Maknanya tentang pakaian, tentang makan minum, apa ikut dia lah. Kalau dia boleh, kita boleh beri ke dia. Kalau dia boleh makan, hak kita tak boleh makan, dia nak ambil. Ataupun kita tak boleh makan, kita boleh beri ke dia, tak apa. Itu termasuk dalam buat baik. Sebab bagi dia tetap bernilai. Dia tidak kata kita menyindir dia kalau apa, tak ada. Sayyidina Umar bagi. Sebelum saudara dia tu Islam, sebelum saudara dia tu Islam, begitu sekali ajaran Islam ini baik, suruh buat baik dengan orang-orang yang bukan Islam pun, saudara mara yang bukan Islam pun. Itulah menyebabkan jadi boleh tarik orang tu. Adapun hak kemudian ni selajaklah hak tu tak kena tu, keadaan yang sedih berlaku dalam masyarakat kita. Jadi saya ingat balah anak beranak, kisnya politik, parti, benda-benda kecil lagu tu. Masalah jemaah tu, jemaah ni
pendapat, perbezaan pendapat begitu je. Hak ni tak ikut jemaah dia, jemaah dia lah panggil, menyebabkan dia jadi putus hubungnya. Itu tak kena tu, tak kena. Usah ke hak Islam tu, hak kafir ni pun Nabi SAW suruh buat baik, apatah lagi kalau hak Islam. Kalau kita pujuk dia, kena pujuk dah, dia Islam dah, lebih mudah kalau nak kira daripada hak kafir. Kalau kita kata tak betul lah fahaman dia, betul, betul, bukan dengan cara masa muka tak pergi mari, itu kau putus lagi hubungan. Sepatutnya bila Islam kita kau boleh menarik orang, bukan kau menjauhkan orang, menyebabkan kau orang lah kau lari daripada kita. Itu tak kena tu, tak kena. Merugikan diri sendiri pula, merugikan Islam. Hak sebetulnya kena buat baik, kena buat baik. Beza pendapat kena berjelas molek, kena berjelas molek, kira molek dengan cara yang damai, dengan cara yang baik, dengan cara lagu tu. Tak boleh dengan cara putus hubungan, apa ni, halal darah, itu tak kena tu. Boleh kita menyebabkan melakukan dosa besar, boleh menyebabkan dosa besar. Kalau katakanlah, kalau andaikan memang perbuatan dia tu ataupun kata-kata dia tu jadi kafir sungguh, kalau katakanlah, maka kita kena ingat seperti anda sudah sebut dah dalam pengajian Muslim dulu, kita kena ingatkan ada hadis Nabi SAW kata akhir zaman ni akan ada orang pagi Islam petang kafir, petang Islam pagi kafir. Mana ketahu, takut kita kata gitu ketika tu dia Islam, kita kata dia kafir, kalau kita kata dia ni gini-gini, ketika tu dia Islam, mana ketahu. Jadi kita kena beringatlah dalam masalah ni, jangan mudah-mudah nak meliarkan orang, jangan, tak boleh. Tak kena lah betul. Setara kafir ni pun suruh buat baik. Bab fadli silatul rahim, ini kelebihan silatul rahim. Ada seorang, ini riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, ada seorang bertanya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Adalah riwayat yang lain daripada Abu Ayyub juga, ada seorang lelaki dia kata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang suatu amalan yang boleh atau akan memasukkan aku ke dalam syurga. Maka orang ramai pun kata, sabar-sabar adalah, apalah dia ni, apalah dia ni, apalah tanya ni. Sebab apa? Sebab ketika tu Nabi SAW tengah nak naik unta dia, dalam keadaan nampak gaduh lah. Kira-kiranya sepatutnya tunggulah dulu, mati banyak lagi masa lain, jangan buat lagu tu. Dia pergi pegang tali unta tu, pegang tali unta Nabi SAW, lalu tanya, berhenti, jadi berhenti. Sahabat-sahabat ni kata, apalah dia ni, apalah, apa hal dia ni, buat apa gini mo ni, tak patut buat lagu ni, kau jadi tak betul lagu mana ni, mana gitulah kira malahu mana sahabat-sahabat tak kenal lah. Sebab apa? Kadang tahu dah ke buat amalan-amalan yang baik itu semua akan masuk ke dalam syurga belaka, pada hak tu lah, tak payah tanya. Jadi sahabat-sahabat lama-lama ni dia terdidik molek dah, tak suka tanya banyak, faham molek Nabi SAW ayat tu, faham molek, tak ada benda lain, adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu masuk dalam syurga dah, tanya apa lagi. Hak lain tu tentu dah lah, semayang gapo tu duduk buat tu, itu semua masuk dalam syurga, dia tak banyak soal. Tapi ada faedah juga, ada hak lagu-lagu ni dapat tahu hikmah ada lah hak lagu ni. Sebab tu kejadian Allah SWT buat ni orang tidak sama, ada hak jenis lembut, ada hak jenis kasar, ada hak jenis main sindir-sindir, ada hak jenis direct, jenis kecil. Tapi ada hikmah belakang Allah SWT buat. Iyalah, kalau kena tempat dia memang molek. Maka Nabi SAW pun kata, arabum ma lahu, ataupun salah lagi, arabun ma lahu. Kenapanya? Tentu dia ada hajat. Satu lagi, tentu ada sesuatu hajat bagi dia tu yang dibiarkan dia lah, biarlah. Lepas tu Nabi SAW pun kata, engkau menyembah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu, engkau mendirikan sembahyang, memberi zakat, wa tasilur rahim,
dan engkau jalinkan perhubungan kekeluargaan. Saudara mara kamu tu kau jaga molek. Zarha, lepaslah. Tak apa dah tu. Lepaslah tali tu. Maksudnya lepaslah unta tu. Zarha tu lepaskan unta itu. Yang ni tali dia tu lepaslah. Dah selesai dah, tanyalah tu. Yang ni amalan-amalan ini boleh membawa seseorang itu ke dalam syurga. Kalau jaga molek ni boleh membawa seseorang itu ke dalam syurga. Kata perawi ni, seseolah dianya berada di atas kenderaan. Sebab itulah dia kata zarha. Zarha, mana lepaskan. Babu ithmil qati', mana tadi kelebihan orang yang menjalinkan perhubungan kekeluargaan, itu kelebihan. Ni dosa pula. Dosa. Kalau putus hubungan itu lagu mana? Dosa pula. Dosa setengah mana? Menyebabkan tak masuk syurga. Menyebabkan tak masuk syurga. Diriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga qati'un, orang yang memutuskan perhubungan kekeluargaannya. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Maknanya berat tu. Lepas tu kalau dia Islam, kalau dia buat lain, di sini mana tak masuk syurga ni ada beberapa makna. Satu, tak masuk syurga langsung. Kalau dia mengatakan ni tak apa ni, hak ni so. Hak ni so. Kalau dia kata ni tak penting mana ni, hak penting hak lain. Kalau dia buat gitu, dia gitu. Memang pasal dia jadi kafir dah lah kalau lagu tu. Hak ni memang ajaran agama ni. Ada dalam hadis, ada dalam Quran. Tak boleh buat main-main macam tu. Tak boleh. Kalau buat lagu tu jadi kafir. Bila kafir tak masuk syurga, tak masuk sungguh. Itu sah. Yang kedua, mana tidak masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan rahim ni, tidak masuk syurga bersama dengan orang-orang lain lah. Walaupun dia ada amalan lain hak molek, buat tak ada hak ni jadi lambat masuk juga, tapi tidak masuk syurga awal seperti mana orang lain masuk. Dua. Yang ketiga, tidak masuk syurga yang istimewa. Sepatutnya oleh kerana dia ada dah amalan-amalan lain tu, kiranya kalau ada hak ni sekarang lagi masuk dalam syurga yang istimewa, tapi dia tidak dapat hak tu. Sebab apa? Masuk syurga hak biasa lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada ni seperkara. Maknanya seperkara ni walaupun satu ni pun besar, dia menyempurnakan hak lain. Menyempurnakan hak lain. Mana tak masuk syurga yang istimewa. Syurga yang istimewa. Tu tak masuk. Tu tiga. Yang keempat, yang tidak masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan rahim, yang ni asalnya mengikut kelayakan hak sepatutnya, memang tak masuk syurga. Ini dosa sangat besar, kecuali Allah SWT mengampunkan dia. Kecuali Allah SWT mengampunkan dia, baru masuk syurga. Mungkin awal juga, mungkin dapat syurga istimewa juga, kalau sekiranya Allah SWT mengampunkan dia. Tapi kalau Allah SWT tak ampun, kira-kiranya tak ampun ni. Pasal tak sepatut dia masuk syurga yang istimewa, masuk syurga dulu, tak sepatutnya. Dia tidak layak. Kecuali Allah SWT menghendaki. Dan Allah SWT tidak menghendaki lah. Mana dia nak cerita di sini? Sebab hak ni penting ni, kena jaga. Baru kehendak dia tu ada apabila dijaga hak ni. Apabila tidak dijaga hak ni, maka tidak adalah kehendak dia tu. Itulah dosa. Apa sebab? Pasal dosa. Dosa tu dosa besar, menyebabkan jadi lambat masuk ke dalam syurga, ataupun tidak masuk ke dalam syurga yang istimewa, ataupun dia berada dalam keadaan tergantung-gantung, hanya terserah kepada kehendak Allah ataupun keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah pada, tergantung-gantung, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Itulah kerana dosa tadi, dosa besar, memutuskan perhubungan rahim tu. Bab ini kelebihan lagi, kelebihan hak sesok tadi disebut tu akan datang lepas mati masuk syurga. Kelebihan hak dalam dunia tak ada kau kelebihan apa ni, menjalinkan hubungan kekeluargaan, jaga perhubungan keluarga ni.
tidak adakah kelebihan dalam dunia? Jawabnya ada. Ada. Inilah bab orang yang diperluaskan rezekinya kerana dia menjalinkan hubungan kekeluargaan. Jadi murah rezeki. Murah rezeki. Kalau kita tengok dari segi zahir di munasabah, dah anak-anak ramai semua baik belaka. Kalau kita menega pun dia pakat nak beli dengan kita. Kalau kita menega dari segi hak biasa ni, pakat nak tolong, pakat nak bela, nak jaga kita. Ada di segitu. Mana murah rezeki. Kalau dia kena apa-apa, kena apa nama ni, denda kau, kena gapo-gapo kau, bayaran, kena bayaran banyak, maka keluarga ni pakat tolong. Pakat tolong. Murah rezeki. Kalau nak kira dia sendiri nak cari mana tu, nak bagi, nak jamin tadi, nak jamin kalau tidak masuk penjara. Orang ni jamin, orang ni jamin. Pasal apa? Kalau kita tengok dari segi zahir pun nampak dah tu murah rezeki. Hak tidak nampak tu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan sebab-sebab yang kita tidak nampak jadi murah rezeki. Tidak sabit dengan keluarga kita pun. Tidak sabit dengan keluarga kita pun. Orang lain tu jadi mari lembut hati. Itulah. Iaitu kenapa? Kerana dia ni jaga perhubungan rahim. Itulah rahsianya. Setengah orang dia kata doa lah, suruh orang maya ajak, suruh gitu gini. Di zaman Nabi SAW dulu tak ada sikit-sikit maya ajak, sikit-sikit maya ajak. Buat hak ni hak buat. Pakat tak saya buat hak ni, hak tak saya tu. Hak ni payah nak buat ni, kena buat semua. Maya ajak mudah, pasal kita sendiri tidak buat. Pasal kita sendiri tidak buat. Ini satu penyakit juga orang kemudian. Buat hal ni, buat ni. Tak payah berdoa. Berdoa sikit-sikit je. Tak payah banyak-banyak. Buat hal ni. Dia akan mari dengan sendiri. Tapi kita kadang-kadang tidak yakin kalau tidak berdoa. Kalau tidak sembahyang hajat. Tuhan tahu dah hajat kita ke dia. Tuhan tahu dah. Sesiapa yang suka akan dimurahkan rezeki kepadanya. Dimurahkan rezekinya. Pasal apa dia tidak suka? Murah rezeki. Itu sah. Dan sesiapa yang suka akan dipanjangkan umurnya. Itu kelebihan hak dalam dunia. Umur panjang. Hubung silaturahim ni umur panjang. Ataupun dilanjutkan kesan hidupnya. Kesan hidupnya. Kalau umur dia tidak panjang pun, pendek pun, kesan kehidupan dia tu Tuhan lanjutkan, panjangkan. Kalau dia buat kerja, kesan dia tu orang duduk pakar lama, menyebabkan pahala dia tu berpanjangan, serupa dengan dia hidup juga. Sebab hidup ni nak beramal, nak dapat pahala. Kalau mati pun dapat pahala semacam, serupa dengan hidup jugalah hakikatnya. Tidak hidup tu sendiri dimaksudkan. Yang dimaksudkan hasil daripada hidup tu. Jadi hasil hidup tu Tuhan pandailah cara dia nak panjangnya lagu mana. Pandai. Jadi seperti kita kata ulama-ulama dulu pendek-pendek umur. Imam Nawawi 45 tahun mati. Jalaluddin Suyuti 48 tahun mati. Tetapi kitab-kitab dia tengok kau lama kau orang pakai, kau lama kau orang pakai, itu boleh pahala seperti dia hidup duduk mengajar. Zaman dulu sikit je ada orang kena saling. Zaman sekarang ni orang cetok pula, kau banyak pula kitab dia. Segenap rumah orang ada kitab. Itulah cara Tuhan pelanjutkan kesan hidup dia. Ataupun orang akan kenal dia lama, akan sebut-sebut dia. Tidak seperti orang lain yang hidup tetapi tidak diperlukan, tidak disebut-sebut. Tak ada satu pun faedahnya yang boleh tupai, tak ada. Dia ni maknanya orang bila nak tengok dia kata lagu mana dulu. Selepas mati pun orang tanya lagi, dia kata lagu mana. Pakat-pakat ingat. Cuba buat hak dia. Itulah Tuhan panjang hak dia. Sesiapa yang nak lagu tu falyasil rahimahu, maka hendaklah dia hubungi rahim dia. Rahim tu sebab apa? Rahim ni rahim lah, rahim ibu. Maknanya semua ni anak beranak ni, keluarga ni dia mari daripada satu perut asalnya, satu rahim. Lepas tu pecah-pecah jadi anak saudara, jadi sepupu, jadi dua pupu dan seterusnya. Ini semuanya asalnya satu rahimnya asalnya. Mana balik kepada rahim itulah, hubungan rahim itulah. Ini kelebihan dalam dunia. Tidak kata dalam dunia sia-sia nanti dapat syurga saja. Tidak, dalam dunia ni pun ada faedah.
hak ni orang nak benar ni, hak ni dua perkara ni. Murah rezeki, panjang umur. Panjang umur tu dengan cara tak adil lah. Sama ada kalau pendek, hakikat zahir umur dia tu apa? Makna hidup dia tu. Kaif hidup dia tu, bukan kam hidup dia tu. Bukan kam bilangan tahun dia hidup tu, tidak, tetapi kaif. Iaitu kesan ataupun bekas hidup dia tu, sumbangan dia tu besar, banyak. Sebab itulah kalau kita tengok ulama-ulama dulu umur pendek, tapi Tuhan beri panjang umur saat ni, pendek umur yang mengarah lah begitu banyak lah, menyebabkan orang kemudian boleh guna, jadi panjang lah. Itu kalau hak mengarah. Kalau hak lain-lain banyak lagi lah, dia buat kebajikan lah, macam-macam lah kebajikan. Bauman wasalahullah, orang yang menjalinkan hubungan rahim ni, Allah SWT jalinkan hubungan dengan dia. Orang yang menghubungi rahim, Allah SWT menghubungi dia. Riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, sabdanya, bila Allah SWT menjadikan makhluk ini, bila selesai daripada menjadikan itu, rahim pun rahim pun berkata, sama ada dia berkata ni dengan lisan ya Allah SWT bagi kepada dia, dengan lidah ya Allah SWT bagi kepada dia, ataupun dengan lidah keadaan dia tu. Keadaan dia tu. Ataupun ini bermakna alam misal, yakni diberi suatu lembaga kepada dia tu, dijadikan dia tu dalam bentuk satu lembaga. Rahim pun berkata pada ketika itu, inilah tempat tegak, tempat berdiri orang yang berlindung dengan engkau daripada memutuskan hubungan rahim. Yani orang-orang yang tak suka diputuskan hubungan rahim, dia duduk sini, tak saya pergi ke lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan rahim pun pegang ikat pinggang Tuhan, tak saya lepas, sehingga Tuhan kata kepada dia, gitu dalam riwayat yang lain. Jadi yang dimaksudkan ikat pinggang apa semua tu, ini termasuk dalam mutasyabihat lah, dalam muskilul hadis, yang nampaknya Tuhan ada serupa dengan makhluk. Sebenarnya tidak begitu. Mana kalau orang pegang di ikat pinggang tu, mana kemah lah, pegang tempat kemah, pergantungan yang kemah, mana tak saya lepas, sehinggalah Allah SWT bagi jaminan. Nak cerita Allah SWT begitu berikan perhatiannya kepada rahim itu. Maknanya nak suruh jaga benar lah. Inilah tempat berdiri orang yang berlindung dengan engkau. Maknanya orang ni dia tidak suka kepada orang yang memutuskan perhubungan rahim, orang yang memporak-perandakan keluarga, dia tak suka, sehingga dia minta berlindung dengan engkau daripada tu. Dia tak say cara hidup, cara yang seperti itu, supaya dia berlindung dengan syaitan lah. Dia berlindung daripada syaitan, dia berlindung dengan Tuhan. Supaya itulah juga rahim ni pun berlindung daripada orang yang memutuskan perhubungan rahim. Di sinilah duduk dia, tempat dia duduk, maknanya dekat benar dengan Tuhan, dia tak silap lepas. Maknanya terus dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bagaimana kedudukan orang yang berlindung dengan engkau daripada memutuskan rahim ini. Tuhan kata, iyalah, tak apalah kalau lagu tu. Adakah engkau tak suka, tak puas hati kalau aku menghubungi orang yang engkau hubungi, orang yang menghubungi engkau, dan kalau aku putuskan hubungan dengan orang yang memutuskan engkau, tak suka lagi. Lagu tu keadaan. Kalau orang yang hubungi engkau, aku akan hubungi dia. Kalau orang yang memutuskan perhubungan dengan engkau, aku akan putuskan perhubungan dengan dia. Tak puas hati? Kata rahim ni, puas hati wahai Tuhanku, puas hati wahai Tuhanku. Tak apalah, redha dah wahai Tuhanku, aku redha dah wahai Tuhanku. Kata Tuhan, fahuwa laki, itu adalah hak engkau. Maknanya hak itu bila Tuhan sudah jamin,
dia akan jaga, dia akan buat lagu tu. Maknanya ini jaminan besarlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sudah berjanji dah dengan Rahim dulu. Selepas dia menjadikan makhluk ini, dia berjanji dah dengan Rahim. Yang ni orang yang jaga engkau, aku akan jaga dia. Orang yang tidak jaga engkau, aku tidak akan jaga dia. Aku tidak akan jaga dia. Rasulullah SAW pun kata, kalau nak baca ayat Quran, dalil dia, hak ni baca hak ni, tak apa kata. Betapa Allah Subhanahu Taala tu sungguh jaga Rahim ini, pertalian kekeluargaan ini, yaitu dalam firman-Nya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Dengan tidak menurut perintah Tuhan, kalau kamu tidak menurut perintah Tuhan, adakah tidak akan dibimbangi? Kalau kamu diberi kuasa, kalau kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di bumi dan kamu akan memutuskan perhubungan rahim. Tentu sekali dibimbangi. Manusia ni lagu tu sifatnya. Kalau dia ada kuasa, sebenarnya dia lupa dah kepada tanggungjawab dia. Lepas tu hak sepatutnya, hak Tuhan suruhnya apabila ada kuasa ni kepada dia, buat kebaikan, buat kemakmuran, baiki hak tak molek. Lepas tu kepada dia, jaga hubungan rahim, biar keluarga ni jadi harmoni, jadi molek. Jaga. Ini tugas siapa? Tugas orang yang diberi kuasa. Tugas orang yang diberi kuasa. Dan orang yang diberi kuasa ni, kalau dia tidak mengikut perintah Tuhan, dibimbangi, akan berlaku begini daripada dia. Kecuali hak mengikut perintah Tuhan. Maknanya hak mengikut perintah Tuhan, pemerintah yang mengikut perintah Tuhan itulah, hak itulah yang jaga betul benda-benda ni. Yang jaga betul benda-benda ni. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya rahim itu adalah satu ikatan daripada Tuhan Ar-Rahman, satu tali daripada Tuhan Ar-Rahman. Sebab apa dia kata Tuhan Ar-Rahman? Mana sifat rahmat Tuhan tu, rahmat Tuhan terhadap kita tu, dia ada kaitan dengan ni, menjaga tali silaturrahim. Dia ada kaitan dengan hal tu. Sebab tu dia kata Tuhan Ar-Rahman, bukan Tuhan Al-Karim, bukan Tuhan Ar-Razzaq dan sebagainya, tetapi Tuhan Ar-Rahman. Ni tali sifat Tuhan, rahmat tu. Rahmat Tuhan tu baru sampai kepada kita apabila tali ni tidak putus, bersambung. Kalau kita putus ni tali ni, maknanya kita putuskan hubungan rahmat, tali saluran rahmat yang akan sampai kepada kita. Itu yang dia kata Allah. Allah berfirman, sesiapa yang menghubungimu, aku akan menghubunginya, dan sesiapa yang memutuskan engkau, aku akan memutuskannya. Yakni tak adalah tali itu, tak adalah rahmat kepada orang itu. Sedangkan hidup kita ni perlu sangat kepada rahmat, perlu sangat kepada rahmat, kesian belas Tuhan itu. Diriwayatkan daripada Aisyah pula, sanad yang lain daripada Aisyah pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata rahim itu adalah satu ikatan. Rahim itu satu ikatan ataupun satu tali. Sesiapa yang menghubungi, aku akan menghubungi. Maknanya terhenti, Allah SWT akan hubung tu apabila dia hubung rahim. Sesiapa yang memutuskannya, aku akan memutuskannya. Itulah kedudukan silaturrahim itu, begitu penting dalam agama Islam, sehingga dikatakan ini adalah tali Tuhan, rahmat Tuhan itu sampai kepada kita melalui hak ni. Inilah jalan dianya, inilah sebab untuk kita mendapat rahmat daripada Tuhan Ar-Rahman. Kalau tidak, tak ada lah, putus tali itu. Babun sekatulah, ini tak habis lagi ni cara ke rahim ini. Jadi semua ni nak menceritakan adab. Orang yang ada sifat-sifat macam ni, comel peribadi dia, walaupun rupa dia tidak comel, tak ada pakaian perhiasan yang cantik-cantik, tak ada gelang, tak ada cincin, tak ada gatu-gani, tak ada. Tapi kalau ada hak ni, mahal nilai dia. Dan begitulah seterusnya, akhlak-akhlak, adab-adab yang akan datang orang ada hak ni
dia seorang yang istimewa. Seorang yang comel, ya sebenarnya. Babun seterusnya wallahu a'lam wa akhiru da'wana.